Nak kena tukar laptop. Ya. Dia masalah, dia ada masalah teknikal sini. Kalau itulah Ustaz nak minta tolong siapa pun tak ada siapa boleh tolong. Kalau Haji Fakri ada mungkin dia boleh tolong Ustaz. Pasal benda ni teknikal ya. Sebenarnya siapa-siapa yang ada apa? Tapi tuan-tuan kena pakai laptop lah ataupun pakai gadget ya. Baru boleh tolong. Sebab Ustaz tak boleh share kitab. Sebab tak boleh share macam mana nak mengajar, tak ada ya. Sebab tuan-tuan semua ada buku yang sama. Kalau tuan-tuan boleh share, Haji Nazri boleh enablekan seseorang untuk share buku, jadi kita boleh mula kelas. Ya, tak pernah berlaku ni macam ni. Okey, Haji Fakri tolong Ustaz. Ustaz share sekali lagi ya, cuba. Tak boleh gerak. Ustaz punya dia hang. Tak boleh. Haji Fakri tolong share buku buku satu lagi. Apa pakainya? Ya. Apa pakainya? Tukar. Ambil tu. Tapi itu dia. Tak ambil ya? Itu mic ni tak boleh. Abang mic ni macam ni. Kita boleh tengok share kita. Pakai ni. Tak, ni apa kita panggil? Mouse. Tukar mouse ke sini. Tak boleh dah. Tak boleh. Nak kena pakai mouse lain. Try mouse lain. Satu lagi. Bateri dah full tu. Apa dia? Bateri full saya sempat je tu. Ni boleh pakai. Sebab ni abang kena pakai sebab mic dia. Yang mana? Tak keluar. Tak keluar. Ada je tu. Ada kan ni kecil ni. Mana? Ni. Kecil kan? Kecil kan? Kecil kan tak apa. Abang tengok sini tak apa. Tutup bang, tutup dia. Kecil kan ni? Tekan. Nah. Yang abang tengok sini lah gambarnya. Ni abang share. Pakai ni. Macam mana nak share? Dah share dah ni bah. Ni sharing pakai ni. Ni dah masuk juga. Boleh nampak. Masuk. So Atira masuk. Boleh dapat tak? Share dengan Atira. Boleh. Ini emang pakai akaun lain ni bang. Pakai akaun lain. Nampak nak mix semua kat sini. Ya. Habis tu. Okey, tuan-tuan perempuan boleh ya? Dia agak terganggu sikit ya, tapi boleh dengar suara Ustaz clear ya? Okey ya? Boleh. Alhamdulillah clear Ustaz. Ya, okey ya. Jadi kita kena ambil satu bab lah ya. Satu bab yang kita fokus saja hari ini ya. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat dia. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah ya. Jadi apa yang kita bincang ya dalam bahasa Arab Al-Quran ni sebenarnya ya adalah perkara yang kebanyakannya berkaitan dengan noun ya. Dia berkaitan dengan noun ya, muka surat 7 tu. Ya, sebab noun ni yang paling banyak dalam Al-Quran lah secara umum dia. Jadi Ustaz Arab tuan-tuan masih ingat ya,
muka surat yang ke-9 ni ya. Tuan-tuan boleh tengok buku di Essential Arabic ya. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik ya. Jadi Essential Arabic ni dia pecahkan semua perkataan ya dalam bahasa Arab tu kepada 3 lah. Ya, kepada 3. So yang pertama tu isim ya. Tuan-tuan ingat lagi ya, sebab dah lama sangat kita tak ada kelas ni. Dah banyak bulan tak ada ya. Jadi apa ni, ustaz terpaksa mengulang balik lah ya, basic-basic ni supaya tuan-tuan jangan lupa lah. Yang pertama tu ialah noun. Apa ni, tuan-tuan tolong mute kan tuan-tuan punya apa sound aja ya. Tolong mute kan ya, supaya tak ganggu ustaz. Sebab ustaz terpaksa menggunakan ustaz gunakan 2 gadget hari ni ya. Jadi dia ada, ustaz kena kontrol 2 gadget ya. Jadi tuan-tuan tolong bagi kerjasama ya. Okey. Jadi semua dalam bahasa Arab ni kita panggil kalimatun ya, kalimatun. Kalimatun ni maknanya meaningful word. Perkataan yang ada makna ya. Jadi yang paling banyak ya adalah isim tu. Kerana ketika ya Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ya. Jadi Allah telah mengajar Nabi Adam itu tentang semua nama-nama objek ya dalam alam ni. Ya, Allah bagi tahu ini malaikat, ini jin, ini syaitan, ini buah, ini pokok, ini pasir, ya. Ini apa laut, ya, ini apa lagi, semualah. Jadi Allah ajar Nabi Adam tentang noun. Sebab itu kebanyakan para ulama dalam bidang bahasa Arab, ya, dalam bidang pengajian Quran, mereka setuju untuk memulakan pengajian itu melalui nama, ya. Kita tak kena fi'il dulu. Kita tak mengenal fi'lun atau verb dulu ya. Tapi kita kenal ismun dulu, sebab ismun tu yang kebanyakannya ya. Kebanyakan dalam bahasa tu ialah perkataan yang kita panggil sebagai nama lah. Ya, kata nama ismun tu. Apa-apa hal pun ismun ya. Macam kita nak makan contoh kan ya. Walaupun kita tak boleh buat ayat tapi kita tahu perkataan. Ya, contoh kita kata nasi, kita kata rus ya. Kalau kita kata daging, laham. Ya, kalau kita kata kereta, sayyarah. Jadi bila kita sebut perkataan tu orang faham. Ya, orang faham. Walaupun kita tak buat ayat, ya, tapi perkataan tu sendiri boleh memberi faham kepada orang. Jadi bila kita dah pandai tentang isim tu, ya, ismun, barulah kita pergi pada fi'lun. Ya, kita kenal ada past tense, ada present tense, ya, ada command form, ya, present tense sedang berlaku atau future. Ya, kalau past tense telah berlaku. Kalau command form itu perintah. Ya, kita dah banyak sebut tu, nanti kita ulang-ulang sikit ya. Dan nombor 3 yang banyak dalam Quran ialah harfun. Ya, harfun ni kita panggil sebagai partikel lah. Ya, dia ada noun sebelah kanan ya, kanan tuan-tuan. Dia ada fi'lun, verb dan juga ada harfun. Harfun ni dia mesti duduk dalam ayat yang ada noun dan fi'lun. Ya, ada ismun dan fi'lun. Ya, ada noun, ada verb. Jadi kalau partikel tu dia tak duduk dalam ayat yang ada noun dengan verb, kita tak boleh faham. Ya, harfun tu atau partikel tu dia tidak berfungsi. Ya. Okey ya. Jadi tu dia punya cerita dia. Kemudian ya, kita mengenal isim tu. Ya, ismun tu kita kenal dia. Macam mana kita kenal dia? Kita tengok pada dia punya harakat. Ya, harakat. Ya, kita panggil harakat. Harakat tu ialah baris dia. Ya, baris dia. Ini paling penting lah. Ya, tadi macam apa Kak Zainab dia tanya tadi. Ya, pasal apa perkataan jahannam ya, neraka jahannam tu, jahannamu, pasal apa ya kita tak boleh bariskan bawah jahannami. Ya, kerana perkataan jahannam tu dia yang pertama, dia perkataan yang special lah. Dia macam perkataan Makkah juga ya. Makkah min kaf ta marbutah. Ya, jahannam jim ha nun mim, jahannam. Jadi dia tak boleh ditanwin yang pertama ya. Sebab bukan semua noun ni boleh tanwin kan. Jadi noun yang boleh tanwin ya kita panggil normal noun. Tapi noun yang tak boleh tanwin kita panggil abnormal noun. Jadi yang Kak Zainab tanya tadi tu, pasal apa jahannam tu tak boleh bagi tanwin atau tak boleh baris bawah, kerana apa? Kerana dia abnormal noun. Ya, jawapan dia abnormal noun ya. Macam Makkah. Makkah tu abnormal noun. Jadi kita tak boleh letak tanwin. Ya, tuan-tuan bagi perhatian, makkatun contoh ya, min kaf ta. Patutnya boleh makkatun, tak boleh sebab dia abnormal noun. Jadi bila dia abnormal noun, dia tak boleh tanwin. Makkatun tak boleh, makkatan tak boleh, makkatin tak boleh.
Ya, dia hanya boleh didomahkan makkatu ataupun makkata. Makkati tak boleh. Abnormal noun, ya. Abnormal noun tak boleh terima tanwin, ya. It can never accept tanwin, ya. It can never carry tanwin, ya. Dan dia pun tak boleh carry kasrah, tak boleh. Kak Zainab, okey? Boleh juga Ustaz, tapi saya yang nak tanya tu macam mana, dari segi kita baca tu kita tahulah memang dia tu tak boleh kasrah kan, contoh Jahannami tu tak sesuai lah kan, tapi Tak ada. Perkataan Jahannami tak ada, okey. Jadi kan? So saya nak tanya macam mana kita nak tahu yang kita tak boleh guna kasrah tu selain daripada bunyi tu Ustaz, sebutan tu. Memang kena pakai kamus lah. Tak ada cara, ya, kena pakai kamus. Sebab bahasa Arab bukan bahasa kita, jadi kita berhajat kepada penggunaan kamus. Ya, kita berhajat kepada penggunaan kamus. Tak ada cara lah. Ya, kalau Google, ya, maknanya kita pergi pada perkataan, kita bunyikan dia, ya, dia akan bagi bunyi. Ya, jahannamu, jahannama. Jahannami tak benar, ya, jahannamun tak benar, ya. Kita boleh cek macam tu lah. Tapi memang kena cek satu-satu lah. Kebanyakan noun ni dia normal, ya. Tapi of course adalah exception dia, abnormal. Ya, kita kenal dia bila kita baca Quran contoh. Ya, bila kita tahu dia second noun, dia dalam compound noun tu, compound noun ada second noun kan, first dengan second noun. Second noun tu tak boleh kita kasrahkan. Kita kata ini patutnya dia second noun, pasal apa tak boleh kasrah? Tu boleh agaklah. Dah tentu dia tu bukan normal noun, ya. Okey, ya, nanti kita tengok lagi lebih detail. Jadi tuan-tuan kena tengok fathah, ya. Kalau dia normal noun, dia menerima fathah. Ya, dia ada fathah. Macam contoh fathatun kan. Ni normal lah ni, fathatun. Boleh tanwin? Ya, boleh tanwin aja normal. Kalau tak boleh tanwin, maknanya dia abnormal, ya. Kemudian apa? Ya, ada kasratun, kasrah baris bawah. Ya, ada baris bawah dan juga ya kita ada dhammatun. Dhammatun makna baris apa? Baris depan, ya. Ada fathatun baris atas, ya. Kasratun baris bawah, dhammatun baris depan, ya. Kemudian kita ada sukun. Ya, sukun merujuk kepada tanda mati, ya. Contohnya ialah man. Ya, bunyi dia kan. Ya, ada ab je contoh, ya. Ada kun, ya. Man ni MAN ni sebenarnya, ya. Man. MAN bukan MUN lah, bukan mun, ya. MAN, man, betul kan? Ya, pada sukun ni, ya, yang Ustaz highlight ni. Ni Ustaz highlight ni, ya. Tuan-tuan tengok. Ya, min nun kan. Jadi bukan mun, ya. Dia man. Okey, ya. Itu cerita baris yang umum. Kita ada dhammah, ya, kita ada apa ni fathah, ya, baris atas ada kasrah dan dhammah. Sukun satu lagi, ya. Kemudian kita ada tanwin lah, ya. Cuba kita tengok tanwin. Kalau sesuatu noun tu boleh ditanwin, ya. Dia boleh ditanwin dengan 3 cara tanwin. Ya, kita panggil tanwin apa, ya. Kita ada tanwin dhammah, ya, kitabun ni. Tanwin dhammah kitabun. Kita ada tanwin kasrah, kitabin. Dan kita ada tanwin fathah, kitaban. Cuma bila nak bagi dia bunyi kitaban tu, kita kena tambah alif di belakang. Kitabun tak perlu tambah alif, ya. Kitabin tak perlu tambah alif, tapi kitaban mesti tambah alif. Itu memang kaedah dia. Jadi kita ada 3 tanwin, ya. Tanwin dhammah, kitabun. Tanwin kasrah, kitabin. Ya. Tanwin fathah, kitaban. Ya. Kitabun, kitaban, kitabin. Ataupun sebaliknya. Macam itulah. 3-3 tu kita panggil tanwin. Dan bila sesuatu noun tu boleh ditanwinkan dengan 3 cara, boleh baca 3 cara, maka dia adalah normal noun. Ya. Bukan abnormal. Ya. Tadi apa Kak Zainab, ya. Apa abnormal noun tadi, apa ciri-ciri dia? Abnormal. Apa ciri dia? Yang pertama, dia tak boleh apa? Dia tak boleh tanwin. Okey. Tanwin yang mana dia tak boleh? Tanwin dalam first noun dia tu lah Ustaz. Yalah, tanwin yang mana satu? Tanwin ada 3. Tanwin kasrah. Tanwin kasrah. Tanwin dhammah, tanwin fathah. Tanwin kasrah Ustaz. Sorry, tanwin kasrah tak boleh. Bukan, ya. Kalau dia abnormal, 3 tanwin tak boleh. Dhammah tak boleh, fathah tak boleh, kasrah tak boleh. Sebab dia
macam jahannam tadi kan. Boleh jahannamun, jahannaman, jahannamin, tak boleh. Ya. Bila sesuatu noun tu dia abnormal, dia tak boleh terima tanwin. Bentuk apa pun tak boleh. Itu yang pertama. Ya, tak boleh dhammah, tak boleh tanwin dhammah, tak boleh tanwin kasrah, tak boleh ni macam ni. Perkataan kitabun ni dia normal ke abnormal? Dia normal ni. Pasal dia boleh baca 3 cara. Kitabun, kitabin, kitaban, ya. Dia normal noun. Dia maknanya dia boleh terima 3 tanwin. Jadi kalau sesuatu noun tu macam jahannam tu dia abnormal, dia tak boleh terima satu tanwin pun tak boleh terima. Kemudian yang dia boleh terima apa? 2 je, ya, dhammah dengan fathah. Ya, kasrah tak boleh. Sebab tu jahannamu ada dhammah, jahannama ada fathah, jahannami tak ada sebab dia abnormal. Jadi abnormal tu ada 2 lah. Satu, dia tak boleh tanwin langsung, tak boleh langsung tanwin, dan dia tidak menerima kasrah, hanya dhammah dengan fathah saja. Kita baca dhammah kalau dia duduk di awal ayat. Ya, kalau jahannamu tu awal ayat boleh. Ya, jahannamu. Tapi kalau jahannamu tu dia datang selepas daripada verb, dia jadi jahannama. Kalau dia datang selepas preposition 9 tu, dia jadi jahannama juga. Min jahannama. Tak boleh, ya. Dia tak boleh terkesan dengan preposition tu. Patutnya jadi jahannami kan, sebab tak boleh. Sebab dia bukan normal noun. Itulah konsep dia, tuan-tuan. Ada soalan? Ya. Puan Sri, okey, boleh. Puan Sri. Beza tentang normal dengan abnormal. Puan Sri, boleh ke? Beza normal dengan abnormal. Cuba bagi satu ciri abnormal. Bila dia abnormal, maknanya dia tak boleh apa? Puan Sri. Puan Sri Insun. Puan Sri, jawablah sikit. Tan Sri Hasmah. Puan Sri tak nak. Okey, Tan Sri jawab. Okay. Kalau dia abnormal, dia tak boleh ditanwinkan. Sama ada tanwin fathah, tanwin tanwin dhammah ataupun tanwin kasrah. Okey, Jadi tanwin tak boleh masuk. Dia tak boleh juga kasrah. Dia hanya boleh dhammah dan fathah saja. Okey, ya, dhammah dan fathah saja, ya. Okey, terima kasih. Okey, orang lain okey ke? Ya, sebab kalau tuan-tuan tak jawab, Ustaz tak tahu tuan-tuan faham ke tak? Ya, Ustaz anggap tuan-tuan mungkin tak faham je lah, ya, sebab Ustaz tak tahu, tuan-tuan tak respon. Jadi Ustaz kena minta, ya, tuan-tuan jawab, ya, paling kurang kalau tuan-tuan jawab tu kita tahu, ya, tuan-tuan berada di mana. Okey, ya. Masih ingat. Ya, Kak Mariatun. InsyaAllah masih ingat. Boleh, ya. Okey. Kemudian kita pergi pada satu lagi benda, ya, alif lam pula. Ni bawah ni juga, muka surat 9 ni. Ya. Remember that a word, ya. Remember that a word with tanwin is always a noun. Ya, kalau dia ada tanwin aja kita tahu dia mesti noun. Ya, dan dia noun yang normal. Ya. Tapi dia juga boleh menerima alif lam. Ya, in the beginning is an indication of its being a noun. Maknanya dia boleh juga ada alif lam di awal. Ya, tanwin di belakang, di hujung, ya. Contoh tadi kitab tadi kan, kitabun di hujung tu, tanwin tu di hujung, ya, di akhir perkataan tu. Tapi kalau alif lam duduk di awal, alif lam duduk di awal, ya. Jadi kalau dia normal, dia boleh letak tanwin di belakang dan boleh letak alif lam di depan dia, boleh. Tapi kena pilihlah salah satu. Kalau dah ada alif lam tak adalah tanwin. Kalau ada tanwin tak ada alif lam, ya. Jadi kita boleh baca al-kitabu boleh. Ganti saja, ya. Kita boleh ganti dia, ya, al-kitabu. Ya, kita boleh ganti dia, ya. Contoh ni kat sini. Ya, kitabun yang tadi tu, ya. Kitabun yang Ustaz highlight ni, kitabun dia tanwin dhammah, ya. Kalau letak alif lam kita boleh baca al-kitabu sebab dia normal noun. Al-kitabu kalau dia di awal ayat. Ya, al-kitabu. Boleh tak baca al-kitaba, al-kitabi? Boleh. Ya, sebab bila dia boleh menerima tanwin, 3 tanwin, dia juga boleh menerima alif lam dalam bentuk 3 cara. Al-kitabu, alif lam dhammah, al-kitaba, alif lam fathah, al-kitabi, alif lam kasrah. 3-3 boleh. Ya, 3-3 boleh. Jadi makna tak ada masalah kerana dia normal noun. Normal noun ni alif lam pun boleh, tanwin pun boleh, dhammah, fathah, kasrah pun boleh, tak ada masalah. 3-3 boleh, tuan-tuan. Ya, okey, boleh, ya. Ini semua kita panggil sebagai normal noun, ya. Ini semua normal noun. Boleh tanwin dan boleh alif lam. Itulah
Mana-mana benda kalau kita jumpa pun kita akan jumpa dalam bentuk noun macam tu, ya. Okey, kemudian apa lagi kita jumpa? Itu normal noun lah, biasa, ya. Ada normal noun lagi dalam bentuk verbal noun. Ya, ni dalam Quran banyaklah, ya. Banyak perkataan ni. Contoh perkataan nasrun. Nasrun maknanya pertolongan, bantuan. Ya, nasrun. Kita jumpa, ya, nasrun. Nasrun minallah. Sebab tu ada surah An-Nasr. Iza jaa nasrullah. Iza jaa nasrullahi wal fathu. Ya, iza jaa, apabila datang pertolongan Allah, ya. Iza jaa nasrullah wal fathu, dan pembukaan bandar-bandar baru. Ya, pembukaan Mekah, pembukaan negara Syria, negara Mesir, ya, Yaman dan sebagainya. Itu al-fathu, ya. Jadi perkataan ni daripada nasru ni daripada nasara lah, ya, daripada nun sod ra. Dia ada root word dia, ya. Kemudian kita ada dorbun, contoh. Dorbun ni maknanya pukulan, ya, pukulan. Ibadatun, ya, merujuk kepada ibadah, ya. Amrun, contoh, ya, dia merujuk kepada perintah ataupun ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi semua ni dalam bentuk verbal noun. Maknanya dia berasal daripada verb tapi dia jadi noun. Kalau verb dia, ya, macam kita kata apa ni, nasrun tadi, nun sod ra. Nasara. Nasara tu past tense kan? Nasrun, ya. Tapi nasrun dia jadi noun. Macam mana kita tahu nasrun ni noun? Ya. Apa Kak Lis? Nasrun ni noun, macam mana kita tahu nasrun ni noun? Macam mana tahu dia nasrun ni noun? Macam mana kita tahu? Tanwin Ustaz. Ada tanwin di ujung. Tanwin, tuan-tuan, basic je. Tanwin kat ujung, apa lagi? Noun lah, tuan-tuan. Maknanya nasrun ni juga, ya, boleh dibaca dengan nasron dan nasrin. Nasrin. Ya, sebab dia normal. Bila dia normal, 3 tanwin boleh baca. Boleh tak ganti tanwin dengan alif lam kat depan, Kak Lis? Boleh Ustaz, karena normal. Berapa alif lam dia boleh terima? Berapa bentuk alif lam dia boleh terima? Alif lam untuk ketiga-tiganya Ustaz. Untuk mana tiga-tiga, ya. Contoh an-nasru. An-nasrin, An-nasra. An-nasri boleh juga, ya. Jadi mana tak ada masalah lah. Dia memang normal noun lah, ya. Dia memang kata nama normal, ya. Ibadatun, contoh, ya, ibadatun. Ya, ibadatun sama juga, ya. Daripada abidah. Ya, abidah, ya, ain badal. Abidah mana telah beribadat. Ibadatun, ya, peribadatan. Ibadah kita panggil, ya. Jadi kalau diterjemah sebagai prayer je tak tepat lah. Prayer tak tepat, ya. Sebab dia bukan, ibadatun ni bukan prayer saja, bukan sembahyang, bukan doa saja. Dia lebih pada tu. Ya, berzikir, ya, tolong orang, ya, apa kita panggil, membaca Quran. Semua tu termasuk perkara-perkara yang dipanggil sebagai ibadatun. Ya, dan ibadatun tu dia adalah verbal noun. Dia panggil masdar dalam bahasa Arab. Ya, al-masdar. Al-masdar maknanya noun yang berasal daripada verb. Ya, noun yang berasal daripada verb kita panggil al-masdar. Ya, itu cerita dia lah. Ya. Jadi alif lam. Contoh kita kata baitun, ya. Di bawah ni ada perkataan baitun. Baitun ba ya ta, ya. Baitun ba ya ta, tak maftuhah. Baitun ada bunyi kan, baitun. Ya, normal noun, normal lah. Dia ada boleh tak tanwin? Baitun maknanya boleh carry berapa tanwin? 3. Baitun, ya, dom apa ni, tanwin domah, ada baitan, tanwin fathah, baitin, tanwin kasrah, 3. Ya. Kemudian, ya, boleh letak alif lam, boleh al-baitu, al-baita, al-baiti, 3 cara juga. Ya. Kemudian kita ada jamalun. Jamalun merujuk kepada unta jantan. Jamalun memang unta jantan. Ya, sebab unta betina perkataannya naqah, lain perkataan dia. Memang totally different. Ya, jamalun, ya. Jadi jamalun ni normal noun, normal. Ya, boleh baca 3 tanwin. Kemudian boleh letak alif lam, boleh. Ya, al-jamalu, al-jamala, al-jamali boleh. Ya, jadi kalau semua tu boleh terima, maka dia adalah normal noun. Tak ada cerita, tak ada hal lah, ya. Tak ada hal. Ya. Kemudian kita ada belajar huruf syamsiah, huruf qamariyah, alif lam, ya. Dalam tajwid kita panggil alif lam syamsiah. Ya, alif lam qamariyah, ya. Ini Ustaz tak boleh detailkanlah, tuan-tuan dah belajar daripada tajwid. Ya, dia ada 28 semua, ya, alfabet dalam Quran. Ya, alif ba ta sa jim ha kha tu ada 28, ya, ada 28 huruf, 14 ya kita panggil syamsiah, 14 lagi qamariyah.
Ya, apa makna syamsiah? Syamsiah maknanya alif lam tu digabungkan dengan huruf tu. Ya, contoh kita kata al-jamalu, al-jamalu, bunyi al dia. Kalau al dia bunyi maknanya tu itu qamariyah, al-jamalu. Ya, ya, al-qamaru contoh. Tapi kalau asyams, asyams, shin tu ada syaddah ya. Ash. Alif lam macam tak bunyi alif lam tu. Itu dipanggil alif lam syamsiah ya. Ataupun huruf syamsiah. Macam itulah tuan-tuan dalam tajwid sama. Ya. Okey, selesai ya. Apa lagi perkataan kita tengok ya. Jadi kita dah pernah tengok ya qamariyah tadi. Qamariyah ni alif bata itulah ya. Jadi kita ada al-ummu. Al-ummu ya. Dalam bahasa Arab al-ummu boleh makna ibu yang umum kan? Ibu yang umum ni maknanya semua boleh masuk ya. Ibu saudara boleh al-ummu. Ya, ibu angkat boleh al-ummu, nenek boleh al-ummu, luas. Quran menggunakan al-ummu untuk semua. Ya, al-ummu tu semua. Ya, bukan ya, ibu kandung saja. Kalau ibu kandung ada perkataan lain ya. Al-walidah. Al-walidah, walidah ya. Nabi Isa panggil mak dia Maryam al-walidah ataupun walidati dia panggil. Maknanya itu adalah biological mother dia. Tapi kalau umum saja. Juga ya boleh makna ibu, ibu secara umum. Ya, macam kita kata Mekah dipanggil Ummul Qura. Ummul Qura mana ibu kota, ibu negara. Ibu juga tapi bukan berkaitan dengan manusia. Ya, dia berkaitan dengan tempat. Ya, dia kata Ummul Qura. Macam Al-Quran kita panggil Fatihah, Ummul Kitab. Ya, berkait dengan ibu siapa-siapa tak ada. Ya, tapi tu digunakan untuk perkataan ibu macam bahasa Melayu juga. Ya, kita ada ibu jari contoh kan, ibu jari. Ya, ada ibu jari. Bahasa Arab dia tak ada. Dia tak ada perkataan ibu kepada jari tak ada ya. Dia ada perkataan tersendiri. Tapi bahasa Melayu ada ya, ibu jari, ibu negara, ibu negeri, ya, ibu apa lagi kita kata, ibu roti, ya. Jadi ibu tu bukan menunjukkan pada makna dia melahirkan, tidak. Ia menunjukkan kepada yang utama, yang paling besar ataupun yang paling utama. Ya, al-ummu. Al-bab kita tahu ya. Al-bab merujuk kepada pintu. Dan pintu ni ya, biasanya fizikal lah. Ya, kecuali kita ada pintu hati. Ya, bukalah pintu hatiku, bukalah pintu hatiku ya, tolonglah buka pintu hatiku untuk menerima Islam contoh. Kita doakan ya Allah ya. Kawan aku ni dia orang baik ya. Tapi ya dia masih lagi belum menerima Islam. Bukalah pintu hati dia untuk menerima hidayah Allah ya. Kita minta ya. Maknanya hati dia tu ada pintu ke tak? Itu abstrak saja. Ya, tapi kalau yang lain semua pintu kereta, pintu rumah ya. Pintu istana, itu semua fizikal. Okey ya. Al-jannah sama. Dalam Quran al-jannah merujuk kepada taman. Ya, tak mesti syurga. Ya, dia merujuk kepada taman saja. Cuma biasa sinonimnya taman tu taman syurga lah. Ya, syurga dalam tu ada taman. Ya, sebab apa dipanggil jannah? Kerana ada taman, ada bunga, ada pokok-pokok, ada buah-buahan, ya, ada sungai yang mengalir, itu jannah konsep dia. Ya, jannatun, ya, al-jannatu. Maknanya ni semua normal noun. Al-himar, donkey kita pun tahu, al-himar. Ya, al-himar. Bunyinya himar. Ya, khubzun, al-khubzu. Ya, bread, ya, roti, al-khubzu roti. Ada perkataan lain lagi, ya. Tapi al-khubzu ni popular lah. Al-ain, ya, al-ain makna mata. Al-ain boleh juga makna lain. Kak Mariatul ni ingat tak? Ya. Al-ain ni selain daripada mata, boleh juga makna mata apa lagi? Mata polis tak? Mata polis. Mata-mata. 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 Satu lagi, selain daripada mata-mata apa lagi? Mata air. Mata air. Mata air. Habis tu Spring. orang kenamaan. Boleh juga ya. Tapi maknanya secara umum ya dia ada banyak makna. Boleh makna mata fizikal ni, boleh juga makna mata-mata maknanya secret police ya, polis rahsia. Boleh juga makna orang penting ya, al-ain. Boleh juga makna mata air. Apa dia? Penyakit mata. Penyakit mata ya. Dia sebenarnya bukan penyakit mata yang kita faham tu. Dia sebenarnya tenungan mata. Ya, orang yang beramal dengan amalan sihir ni, ya, kalau kita tengok mata dia, ya, dia boleh sihir kita dengan mata tu dengan izin Allah lah. Jadi dia bukan penyakit mata, maknanya mata jadi merah, ya, mata sakit mata, bukan yang tu. Maksud al-ain di situ adalah ya,
tenungan ataupun pandangan dia. Terutamanya orang yang ada ilmu yang salah lah, ilmu salah. Ya, dia ada sihir, dia ada beramal dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jin, syaitan ni. Jadi kalau kita tengok mata dia renung mata kita tengok mata dia, ya, dia boleh pukau kita, ya, dia boleh buat supaya kita kena sihir. Ya, al-ain. Kadang-kadang pujian. Ya, bila orang tengok kita, ya, orang puji kita, oi, ya, apa ni Kak Mariatun ni, ya, dah 10 tahun apa ni tak jumpa, ya, tapi tengok macam dulu juga, ya, tak dimakan usia contoh. Ya, tak dimamah usia, sama aja, ya. 10 years ago, you were like this, and alhamdulillah today you are still like that, like 10 years ago. Ya, orang puji kita. Amin. Ya, jadi bila orang puji itu bahaya sebenarnya. Ya, sebab tu ada diajar oleh Nabi SAW, ya, apa ni satu doa untuk mengelak, ya, ataupun ketika orang puji kita nak baca doa apa supaya kita tak kena penyakit al-ain tu. Pujian pun boleh Masya Allah. Macam mana? Gunakan Masya Allah, Boleh juga, cantiknya. ya. Masya Allah. Nanti ada peluang nanti kita cerita, ya, dalam kelas lain lah, ya. Kita cerita tentang apakah doa yang diajar oleh Nabi ketika orang memuji kita selain daripada Masya Allah. Masya Allah, ya. Apa kita panggil, ya. Malam yasya' lam yakun, ya. Masya Allah kan, malam yasya' lam yakun. Masya Allah kana wa malam yasya' lam yakun, ya. Maknanya yang jadi ni semua ialah atas kehendak Allah. Kalau Allah tak hendak, tak jadi macam tu. Ya. Itu yang biasa kita gunalah, ya. Tapi ada doa khusus yang Nabi ajar. Nantilah waktu lain, tuan-tuan, bukan malam ni, ya. Jadi al-ain tu banyak makna. Al-ghada merujuk kepada makan tengah hari. Bunyinya pun al-ghada sebab makan tengah hari biasanya berat sikit. Kalau asyak makan malam ringan, ya. Bunyi pun kita dah boleh agak dah. Al-fam mulut, ya. Al-qamar semua ada alif lam. Ya, al-qamar, ya. Al-qamar merujuk kepada bulan secara umum. Al-qamar adalah bulan secara umum, ya. Sebab kita ada bulan penuh, al-badru. Al-badru seperti mana Nabi Muhammad SAW diibaratkan seperti bulan purnama, ya. Tala al-badru alaina. Telah muncul, telah datang, ya. Muhammad yang datang daripada Mekah telah muncul di Madinah, ya. Dia ibarat bulan purnama. Jadi al-badru. Ya, kalau al-qamar bulan secara umum. Al-badru bulan penuh. Kalau bulan sabit, al-hilalu lain. Macam gitulah. Ya, tapi bahasa Melayu kita semua pakai bulan. Mana bulan penuh, bulan mengambang, ya, bulan sabit, ya, anak bulan, kita semua panggil bulan, semua kaitan dengan bulan. Bahasa Arab tak. Ya, kalau al-qamar makna bulan secara umum. Ya, al-badru bulan penuh, bulan mengambang. Ya, pertengahan bulan 13, 14, 15 hari putih. Kalau al-hilal, ya, anak bulan, ya, dan seterusnya. Macam itulah, ya. Jadi bahasa Arab ni dia banyak perkataan, ya, sebab dia kaya dengan perkataan. Bahasa Melayu kita tambah saja anak bulan, ya, ataupun bulan penuh, ya, bulan sabit, semua tetap bulan juga. Bahasa Arab tak, totally different perkataan dia. Okey, al-kalbu seperti mana kita sedia maklum, al-kalbu, ya, merujuk kepada makna anjing. Ya, tapi kalau seseorang yang dinisbahkan kepada anjing, ya, contoh kita kata al-kalbi tambah ya di belakang, tu jadi sifat dia. Ya, al-kalbi merujuk kepada orang yang macam mana, Kak Lis? Al-kalbi orang yang apa tu? Ya, yang dikaitkan dengan anjing, orang yang apa? Tuan-tuan. Al-kalbi. Penjilat yang selalu bahasa lain penjilat tu. Orang baik ke orang jahat? Kalau al-kalbi Jahat, Ustaz. Bukan, orang baik. Al-kalbi orang baik. Ya. Siapa ingat al-kalbi? Ya, siapa ingat al-kalbi? Haji Asy'ari. Al-kalbi itu merujuk kepada orang yang bagaimana? Orang yang apa? Setia ikut perintah kot. Bukan, ya. Orang yang apa? Ustaz dengar, ada seorang lagi jawab tadi. Orang yang kaya. Orang kaya. Al-kalbi ni orang kaya. Dia banyak apa ni, haiwan ternakan. Bila dia banyak haiwan ternakan, dia banyak anjing. Ya, anjing tu, ya, yang jaga binatang ternakan. Sebab di negara Arab, di tengah padang pasir, dia tak ada apa? Dia tak ada kandang. Ya, binatang-binatang lepas, dia tak ada kandang. Jadi anjing yang jaga. Jadi bila disebut al-kalbi, maknanya orang yang banyak anjing. Salah seorang daripada moyang Nabi namanya Kilab, Qusay bin Kilab. Ya, Qusay itu, ya, bapa Abdul Manaf. Ya, kita ada Hashim, moyang Nabi, bapa Hashim Abdul Manaf. Bapa Abdul Manaf Qusay, bapa Qusay Kilab. Kilab tu plural untuk kalbun.
Ya, adakah Nabi keturunan anjing pula? Tak. Ya, kilab tu merujuk kepada dia yang banyak binatang ternakan. Ya, jadi kilab ni bukan, kalau Quran guna kalbun atau kilab, ya biasanya merujuk kepada makna yang negatif. Ya, contoh anjing ya yang menjelirkan lidah dia. Ketika kita bagi makan pun jelir lidah, ketika kita kalau dia kenyang pun jelir lidah juga. Itu memang sifat anjing. Ya. Tetapi dalam kisah Ashabul Kahfi, anjing tu baik. Anjing tu sama-sama menemani Ashabul Kahfi. Ya, anjing tu jaga Ashabul Kahfi di luar gua. Ya, dia sama-sama ditidurkan selama 309 tahun sama. Jadi konotasi anjing dalam peristiwa Ashabul Kahfi baik. Ya, tapi dalam konteks yang lain dia jadi jahat pula, maknanya dua-dua boleh. Tapi dalam konteks bahasa Arab, budaya al-kalbu tu merujuk kepada orang yang kaya, al-kalbi, tambah ya kat belakang. Tuan-tuan jangan lupalah ya, ni budaya Arab ya. Alma air, alma ya, al-walad ya merujuk pada budak lelaki, al-walad. Al-hawa ya, kita kata hawa. Ya, sebab tu kita panggil pendingin hawa. Hawa tu daripada bahasa Arab, hawa mana air. Ya, hawa ya. Jadi hawa tu merujuk kepada apa ya, kepada angin tu. Ya, kepada angin ya, al-hawa ya. Ataupun air lah in English kan. Al-yad merujuk kepada tangan. Ya. Kemudian ya, kalau kita boleh apa kita panggil ya, kita test pula tengok ya dia punya lelaki perempuan dia ya, jantina dia, al-um dah tahu dah ya, al-um ya, takkanlah dia lelaki ya, al-um tu perempuan ya, tapi perempuan kalau dia manusia ya, kalau dia manusia. Tapi kalau dia apa kita panggil ya, kalau dia bukan manusia, contoh kita kata apa tadi, ummul kitab ya, al-fatihah tu ummul kitab. Jadi dia apa ya, dia apa, muzakkar muannas, dia maskulin ke feminin? Bergantunglah ya, dia bergantung. Sebab kalau kita rujuk pada surah ya, suratul Fatihah, kita rujuk dia sebagai surah. Kalau dia surah, mana umul kitab tu dia adalah feminin. Sebab surah ya, kita sebut sebagai chapter surah tu. Jadi oleh kerana surah tu dia feminin, maka al-um tu feminin lah kat situ. Ya, kita tengok ya keadaan dia macam mana. Okey ya, al-bab kita tahu dia maskulin. Al-jannatu ya dia apa, feminin. Sebab apa, ada tak marbutah kat belakang. Walaupun tak marbutah tak mesti muannas ya. Kadang-kadang tak marbutah dia maskulin, dia bukan feminin. Tapi di sini dia apa ni, feminin. Al-himar maskulin, al-khubzu maskulin, al-ain ya, al-ain. Apa ni Kak Mariatun, al-ain tu kalau dia mata, dia maskulin ke feminin? Lelaki ke perempuan? Perempuan. Pasal apa perempuan? Kalau dia berpasang, Ustaz. Pasang. Pasal bukan dia berpasang saja, dia anggota badan yang berpasangan. Ya, sebab ada benda yang berpasangan tapi dia bukan muannas, dia mesti anggota badan. Anggota badan yang berpasangan ya. Contoh selain daripada mata yang berpasangan apa Kak Zainab? Tangan, kaki, Tangan, kaki. mata. Lagi? Bibir. telinga, Kaki, tangan. Tuan-tuan cuba atur, cuba pergi daripada atas ke bawah, kan senang. Mata, telinga, hidung. Bibir. Daripada atas. Nanti dulu daripada atas ya. Daripada atas apa? Daripada atas ialah mata dulu. Lepas mata, Telinga, lepas tu hidung. hidung mana ada 2 hidung, 1. hidung satu. Lubang hidung 2. Lubang tak main ya, kita main dia anggota tu ya. Lepas tu apa lagi? Bibir. Bibir, 2 mulut ya. 2 mulut ya. Bibir sebab dia ada syafatain ya, syafah. Ya, bibir itu kebetulan dia memang muannas ya, syafatun. Ya. Okey, tak apa. Lain pada tu, kita turun lagi, kita ada apa? Tangan. Sebelum tangan. Bahu. Bahu. Ya. Bahu biasa orang kata katifun ya. Bahu tu macam tak sangat ya. Dalam badan kita, dalam badan. Tak dapat. Paru-paru. Paru-paru ada 2 ya, jantung tak ya. Lepas tu bahu tangan. Lepas tu ada buah pinggang.
Ya, dan seterusnya lah ya, kita ada kaki. Itulah ya. Itu antaranya. Mana kita ada mata, telinga, ya, kemudian kita ada yang biasa sebutlah ya. Dia ada apa? Dia ada apa tadi, paru-paru, dia ada 2 tangan, dia ada buah pinggang ya, dan ada kaki. Paling kurang ada 6. Ya, anggota yang berpasangan yang dia menjadi apa? Dia dianggap sebagai muannas. Walaupun al-ainu tu tak ada tak marbutah, tapi dia tetap ya sebagai muannas kerana dia anggota badan yang berpasangan. Boleh ya? Okey, itulah cerita dia. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan ada apa soalan nak tanya? Ya. Walaupun ya apa kita panggil? Benda ni kita dah lalu ya, kita dah lalu dah. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa. Kita lupa untuk mengkategorikan dia, ya. Kita lupa untuk kategorikan dia, ya. Silakan. Kalau ibu jari tu? Ibu jari tak, ya? Tak. Ibu jari tidak, ya. Ibu jari dia apa kita panggil, ya? Dia dianggap sebagai muzakkar, ya, ataupun maskulin, ya. Ibu jari tak, ya. Sebab tu saya kata tadi, kalau ibu tu merujuk kepada manusia tu sendiri. Ya, kalau anggota badan, sebab jari walaupun dia ada 5 tapi dia bukan berpasangan lah. Ya, kita katalah ada jari kanan, jari kiri, betul lah, tapi bukan konsep dia macam tu. Ya, yang berpasangan tu macam 2 tangan, ya, sepasang. Ya, sepasang tangan, ya. Jari tu lain, ya, jari itself ya merujuk kepada maskulin, ya. Dia haza bukan hazi. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan ada apa? Ya, ini mengulang ya. Al-ghada mana makanan. Al-fam tadi kita dah sebut ya. Al-ghada itu maskulin. Al-fam mulut ya, maskulin. Qamar ya, maskulin. Qamar maskulin ya. Lutut. Jadi, apa dia? Lutut. Lutut ada 2 ya. Sebab lutut tu ya dia panggil apa kita panggil ya. Apa istilahnya dalam bahasa Arab lutut ni ya? Apa ya? Dia rukbah dipanggil ya. Sebab lutut tu dalam bahasa Arab rukbah, ra kaf ba tak marbutah. Kebetulan dia berpasang tapi memang dia tu sendiri lutut tu rukbatun tu memang tak marbutah. Jadi dia muannas lah. Dia memang automatik dia muannas. Rukbatun. Ya, sebab nama dia tu rukbatun. Dia ada tak marbutah, dia muannas. Bukan sebab dia berpasangan saja ya. Kebetulan dia memang ada tak marbutah. So ya, pasti dia tu adalah muannas lah ya. Dia apa? Dia feminin. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Al-kalbu ya, al-kalbu samalah ya. Dia maskulin, al-ma ya maskulin, al-walad maskulin, al-hawa ya, al-hawa ya secara umum dia adalah maskulin lah ya. Al-yad ya, al-yad samalah tangan, dia feminin ya. Okey tuan-tuan, selesailah ya, ada 14 kat situ ya. Ini ulang-ulang saja ya. Kemudian kita ada syamsiah. Ya, bermula dengan ta ya, at-tajir. Panjang tajir ya, tajir. Tajir ni normal ke abnormal Haji Syari? Tajir. At-tajir. Normal ke abnormal? Oh, normal. Ya. Macam mana tahu dia normal? Ada alif lam. Ada alif lam. Maknanya kalau kita buang alif lam boleh tak tanwinkan dia? Tajirun. Tajirun ya. Berapa tanwin dia boleh pakai? 3 tanwin, Ustaz. 3 tanwin. Alif lam 3 juga sama tuan-tuan. Kalau normal aja 3 tu boleh. Ya, dia tapau semua tuan-tuan boleh. Jadi at-tajir lelaki ya, at-tajir mana seorang peniaga. Ya, nanti ada perkataannya tijarah. Kita biasa dengar at-tijarah. Ya, tijarah tu perniagaan. Tajir orang yang berniaga lelaki. Kalau perempuan tambah tak marbutah at-tajirah. As-saubu maknanya pakaian. Ya, pakaian ya, sama juga dia muzakkar juga ya, dia maskulin. Kalau adar ya, adar ni apa ya, rumah besar ya, rumah besar, mansion ya, ataupun kita panggil rumah agam, rumah besar. Kalau dar ni dia maskulin ke feminin agaknya ya Kak Zainab ya, maskulin ke feminin? Tak pastilah Ustaz. Apa ni, Tan Sri Hasmah ya. Dar. Ini Ustaz. Ya, dia feminin tuan-tuan ya. Dia feminin.
Ya, dar, ya. Sebab tu kita panggil Selangor Darul Ihsan. Dar, ya. Dar ni biasa merujuk kepada feminin lah biasanya lah, ya. Dia merujuk kepada negeri. Ya, kalau dirujuk sebagai negeri, ya, biasanya dia merujuk kepada maskulin, pada feminin, tuan-tuan, ya. Dar, ya. Okey, az-zahab, ya. Az-zahab, ya, emas, ya. Emas tu samalah, ya. Maskulin juga. Rojul sama. Zahrah, ya. Zahrah ada tak marbutah, kita boleh agak lah. Ya, zahrah maknanya sekuntum bunga. Ya, the flower. Kalau zahratun, a flower. Az-zahratu, the flower. Macam itulah, ya. Dia ada tak marbutah, ya. Basically dia kalau ada tak marbutah dia memang feminin lah, ya. Tapi tak mesti, ya. Kemungkinan, ya. Tapi di sini memang pasti dia adalah hazihi, ya. As-samak, samak ikan. Ya, kita ada asyamsu, asyamsu matahari. Ya, matahari ini kalau apa kita panggil, ya, kalau dia bulan tadi dia maskulin. Kalau matahari syamsu, asyamsu dia feminin. Matahari feminin. Ya, matahari ini dia feminin. Ya, sebab dia mengeluarkan cahaya, ya, dan dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, bila dia berinteraksi, ya. Cahaya matahari dia berinteraksi dengan apa kita panggil, ya, dengan elemen hijau kan, klorofil kan dalam tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi dia menghasilkan makanan lah, ya, menghasilkan sesuatu yang boleh berkembang jadi biji benih, buah dan sebagainya lah. Ya, jadi asyamsu tu dalam bahasa Arab, budaya Arab dianggap sebagai feminin, ya, sebagai feminin. Okey, ya, kalau bulan maskulin, ya. Yang itu kita tak boleh bantah lah, ya, kita terima saja. Okey, ya, as-sadru dada, sadru dada muzakkar juga. Cuma Quran bila sebut dada maknanya apa? Maknanya sesuatu yang berada dalam dada, jantung. Ya, jadi kalau sebut dada maknanya jantung. Kalau sebut mulut maknanya lidah. Ya, itu memang gaya bahasa Quran, tuan-tuan. Ya. Okey, ad-dhaifu maknanya tetamu. Ya, kita baru belajar pagi tadi, ya. Ada 3 tetamu datang bertemu dengan Nabi Ibrahim. Siapa tetamu tersebut? Apa Kak Zainab? Siapa tetamu tersebut? Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Apa formula dia? JIM. JIM atau JMI lah. JIM lah bunyi senang. Jim, ya. Apa ni? Jibril, ya, Israfil dan Mikail. Biasanya 3 malaikat ni lah yang datang bertemu dengan sesuatu kaum, ya, ataupun seseorang nabi dan rasul. Contoh dengan Nabi Muhammad lah, ya. Nabi Muhammad pernah didatangi oleh Jibril tu, biasa datang jumpa Nabi, ya. Tapi sejak kecil sebenarnya Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi rasul, Nabi Muhammad dah bertemu dengan Jibril tapi dalam bentuk manusia lah. Ya, ada orang kata Nabi Muhammad, ya, ketika di Gua Hira itu kali pertama Nabi Muhammad jumpa Jibril, bukan. Ya. Di Gua Hira tu Nabi Muhammad jumpa Jibril dalam bentuk asal, itu kali pertama. Tapi Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan Jibril masa di kampung Bani Sa'ad. Ya, sebab Jibril datang, ya, belah dada Nabi Muhammad SAW. Cuma Jibril datang dalam bentuk manusia. Jadi Jibril dah jumpa dengan Nabi dah, ya, tapi dalam bentuk manusia, ya. Jadi 3, ya, malaikat yang datang, ya, dipanggil dhaif, maknanya tetamu yang tidak dikenali oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Muhammad pun tak kenal lah. Ya, masa kecil Nabi Muhammad tak kenal. Bila dah dewasa baru Nabi Muhammad sedar rupanya itu adalah Jibril yang datang bertemu dengan dia. Ya, ad-dhaifu, ya, itu adalah tetamu. At-talibu, ya, seorang yang menuntut. Ya, kita panggil penuntut, ya. Talib ni asalnya penuntut ilmu lah. Ya, tapi kalau dia datang minta utang, dia talib juga. Ya, macam kita jumpa orang kan, dia kata, "Man anta, awak siapa?" Dia kata, "Ana talib." Oh, kita kata seorang pelajar, okeylah. Ya, salah tu, ya. Dia kata, "Aku bukan pelajar. Aku datang untuk menuntut, bukan menuntut ilmu, menuntut utang." Ya, at-talib juga, ya. Talibuddain dia panggil, talibuddain. Dain tu hutang. Zulmu, ya, zulmu tu ialah injustice, kezaliman. Az-zulmu ni kategori apa, tuan-tuan? Dia normal noun, tapi normal noun yang mana, tuan-tuan? Ya. Normal noun yang mana? Kita dah belajar mula-mula tadi. Ada 2 bentuk kan, ya. Kita ada apa kita panggil, yang kita panggil sebagai noun yang biasa-biasa ni, ya. Satu lagi kita ada ni, kita panggil verbal noun. Verbal noun, tuan-tuan, ya. Jadi verbal noun tu dibuat daripada verb kemudian dijadi noun, ya. Contohnya ialah az-zulmu, ya. Contohnya tadi apa? Az-zulmu, tuan-tuan. Ya, az-zulmu. Jadi az-zulmu,
Ya, alif lam zod lam mim, ya, za lam mim. Az-zulmu. Ini adalah satu bentuk masdar ataupun verbal noun, ya. Dia itu verbal noun sebab dia bukan benda yang boleh kita pegang, ya. Dia tu untouchable. Ya, kalau asyamsu matahari, ya, matahari tu sebiji nampak. Ya, asadru dada boleh pegang. Ad-dhaifu orang yang datang rumah kita, ya, kita boleh bersalam dengan dia. At-talibu pelajar, kita boleh nampak dia. Al-lahmu daging boleh, tapi az-zulmu tak boleh. Dia abstrak. Yang abstrak tu biasanya adalah dalam bentuk verbal noun. Tuan-tuan, verbal noun, ya. Verbal noun tu maknanya apa ni, noun yang berasal daripada verb, ya. Dan kita panggil dia verbal noun. Contoh kezaliman, contoh keimanan. Nak pegang macam mana keimanan? Ya, contoh kesabaran. Kat mana kesabaran? Kita kata di hati tak, kesabaran tu, ya, tak boleh pegang. Ya, dia abstrak, ya. Tapi dia benda yang orang faham. Ya, bila dia diuji dia sabar, ya. Bila dia dikutuk, dihina dan sebagainya dia bersabar, dia tak lawan, dia tak balas, ya. Dia doakan kebaikan pula pada orang tu. Itu kesabaran. Kita boleh tengok kesan dia. Ya, tapi kita tidak boleh pegang. Macam mana nak pegang macam mana? Ya, tak boleh. Iman tak boleh pegang. Sabar tak boleh pegang, ya. Tapi kita boleh melihat, ya, apa kita panggil action tu kita boleh nampak. Ya. Jadi az-zulmu dia abstrak, ya, abstrak noun, dan dia adalah apa? Dia adalah verbal noun. Tuan-tuan okey tak? Ya, boleh tak? Ya, mana-mana yang Ustaz boleh terangkan balik, silakan. Kak Mariatun apa? Boleh tanya, silakan. So verbal noun ni masculine dia punya gender. Yang mana? Az-zulmu. Az-zulmu masculine. Masculine. Ya. Allahmu sama, ya. Allahmu daging sama, ya. Allahmu ni umum, ya. Daging ni bukan mesti daging lembu dan kambing saja. Daging burung pun boleh. Ya, daging ikan pun dipanggil laham juga. Ikan tu, ya, dipanggil laham juga. Daging burung laham. Ya, daging kambing laham. Ya, daging apa ni, unta laham juga. Jadi laham dalam konteks bahasa Arab dia lagi luas. Macam kita kalau ikan kita tak panggil daging kan, ya. Kita panggil ikan lah, ya. Tapi dalam bahasa Arab tetap dikategorikan sebagai laham juga. Ayam, ya, burung, unta dan sebagainya. Dan dia adalah masculine, ya. Najmu, najam, ya, bintang, ya, najmu. Secara umum dia adalah masculine juga, ya, najmu, najam. Okey, tuan-tuan, selesailah, ya. Ada 14 lagi. Tadi kita dah, ni semua berbentuk syamsiah, ya. Bila kita baca alif lam tak bunyi. Contoh at-tajiru, alif lam tak bunyi. As-saubu, alif lam tak bunyi. Ad-daru, az-zahabu, ar-rajulu. Mana bunyi alif lam? Kita tak kata al-rajulu, salah. Ya, nombor 5 kan? Ya, nombor 5, ya. Cuba kita tengok nombor 5, Ustaz highlight ni. Ya, ar-rajulu, ar-rajulu. Ya, apa makna ar-rajulu? Ar-rajulu ialah lelaki itu, ya, the man. Ar-rajulu. Alif lam bunyi, tak bunyi? Ya. Alif lam tu embedded, duduk dalam tu, ya. Ar. Alif lam mana? Tak bunyi. Tapi kena tulis. Ya, ar-rajulu. Ya, kita tak boleh apa kita panggil? Kita tak boleh abaikan dia. Ya, kita tak boleh kata al-rajulu, tak boleh. Sebab dia bukan alif lam qamariyah, dia alif lam syamsiyah. Ya, alif lam tu tak bunyi. Bila tak bunyi alif lam syamsiyah lah tu. Ya, az-zahratu sama, tuan-tuan. Okey, ada apa yang Ustaz boleh bantu? Silakan. Silakan, ada apa pertanyaan sebelum kita masuk benda lain lagi, tuan-tuan? Ya, tadi yang ada goal tu, Ustaz, how to pronounce az-zahab kan? Kenapa tulisan az-zahabu, ya. Oh, tapi tulisan Rumi lain sikit. Oh, ni sebenarnya, ya, tak boleh ni. Salah, ya. Az-zahabu sebenarnya ni DZ ni. DZA HABU, salah. Ya, tambahlah az-zahabu, ya. Jangan tengok dia punya, ya, Ustaz tak tekan dia punya transliteration tu lah, sebab semua kita boleh baca Jawi. Jadi Ustaz tak tekanlah yang tu. Salah tu. Tu salah, betul kan? Ya, az-zahabu sebenarnya. DZA HABU, ya. Ada lain? Kak Masita ada apa lagi? Silakan. Tadi Ustaz kat page 10 tu dia ada kata it is incorrect to say al-kitabu. Apa beza tu? Sebenarnya okey je kan? Kenapa dia tulis macam tu? 10. Kat atas tu, the first paragraph, the last sentence, it is incorrect to say al-kitabu. Kenapa pula? Al-kitabu tu betul lah kan? Kenapa dia tulis it is incorrect? Oh, al-kitabun kot ni. It may be kitabun with tanwin, kitabun. Ni tanwin ni, ya.
A book or al-kitabu. Yeah, the book. It is incorrect to say al-kitabun. Dia tak tulis tu Alkitabun, is still Salah. Alkitabu, betul tak? Tambah, ya. Jadi tak boleh, ya. Maknanya bila kita combine alif lam kat depan, tanwin kat belakang, salah lah. Ya, kalau nak pakai tanwin saja. Kalau nak alif lam depan, alif lam saja. Kalau kita combine, if you want to combine between both alif lam and tanwin, itu yang incorrect tu. Okay, thank you. Ya. Ada lain silakan. Siapa lagi? Tuan-tuan. Tan Sri ada apa? Tak ada. Ustaz. Okey. Sun letters, moon letters ni memang dah fix dah kan. Kita kena hafal je lah. Memang betul. Tak ada pilihan lah. Kita bunyikan lah. Ya, kita bunyikan dia. Ya, moon letters dengan apa ni? Solar letters ni. Ya, solar ni lah. Ya, macam contoh moon letter kan. Kalau kita boleh bunyi. Kalau kita bunyi contoh ya ni nombor 12 ya al-waladu. Kita kata au-waladu tak. Ya, tak bunyi au-waladu tak ada. Al-waladu, al-hawa'u, al-yad. Ya, kita kena bunyikan lah. Ya. Tapi biasanya kalau kita tengok dalam Quran dia ada syaddah kat situ. Macam at-tajir kan, dia ada syaddah. As-saubu. Bila ada syaddah je kita tahu dia solar letter. Ya, dia bukan moon letter. Macam tu je lah. Ya. Biasanya baris tu lah ya. Sebab tu Quran ketika diturunkan dia tidak ada baris dan tidak ada titik. Ya. Kemudianlah selepas zaman Sayyidina Ali, ya. Maknanya apa ni bukan zaman Sayyidina Ali ya. Ada titik ada apa ni dah mula ya. Manusia dah mula apa kita panggil zaman Osman lagi orang dah mula apa ni rasa macam perlu dibuat sesuatu supaya orang yang bukan Arab boleh baca Quran dengan betul. Ya, cuba kita bayang kalau tak ada ta kan. Ya, kita nak baca ta alif ke, nun alif ke, nak baca ya alif ke boleh baca semua. Jadi kalau macam tu susahlah. Ya, sebab mana boleh kita baca apa ni ya jiru tak ada makna, najiru tak ada makna. Ya, tapi kalau tajiru ada makna. Orang Arab sebab dia tahu makna, kita tak. Jadi bila tak ada, ya maka itu yang dicadangkan supaya dibuat baris, dibuat titik dan sebagainya. Ya, alhamdulillah kalau tidak kita pun susah. Ya, tapi macam tadilah, ya. Manusia ni biasa kalau susah dia akan survive juga. Masa tu dia akan belajar, dia akan betul-betul, ya. Cuba katalah di dalam apa kita panggil ya, fatwa para ulama ya, tak boleh terjemah Quran. Kita kena belajar semua belajar bahasa Arab. Ya, apa ni whether you like it or not, ya. Sama ada suka atau tidak, baik atau baik kruk, kena belajar. Ustaz kalau macam tu semua orang akan belajar. Tapi sebab kita ada pilihan. Ya, tak belajar pun tak apa. Okey je, ya. Jadi sebab tu kita apa kita panggil ya, take it easy je benda tu. Kita rasa macam tak adalah tanggungjawab berat kan. Tapi cuba ya macam zaman apa ni Abdul Malik bin Marwan. Semua pegawai kerajaan wajib lulus exam bahasa Arab dan semua korespondensi surat menyurat, official surat menyurat semua dalam bahasa Arab. Pegawai tak ada pilihan, ya, kena belajar bahasa Arab walaupun dia orang Parsi. Walaupun dia orang Mesir, kena belajar bahasa Arab. Ya, kalau macam itulah keadaannya. Ya, tapi macam sekarang kita santai-santai je kan sebab tak nampak wajib benda tu. Ya, kita boleh ambil English, boleh ambil macam-macam. Ya, jadi kadang-kadang suasana tu, ya, bila polisi tu dibuat, ya, kita akan bersungguh. Tapi kalau tak ada polisi, kita sendiri-sendiri ya. Ya, macam tu. Okey, ada apa lagi silakan. Ustaz, can we say in general, kita nak differentiate masculine dengan feminine ni, actually basically kalau dia tak ada tak marbuta memang semuanya masculine lah. Secara umum. Except kalau dia apa ni yang it comes in pairs kan, macam hands seperti tadi tu lah. Then yang mana ada tak marbuta tu memang confirm lah dia semuanya feminine, betul? Kalau nama orang tak? Except nama orang lah, tak ya. Macam Hamzah kan, Hamzah, dia ya, apa ni nama-nama Khalifah, semua tak marbuta tapi bukan masculine, bukan feminin. Ya. Betul lah tu secara umumnya macam tu lah. Okay, thank you. Ya. Okay, ya. So kita pergi kat bawah tu gender of noun. Gender ni sangat penting dalam bahasa Arab. Gender. Sangat-sangat penting, ya. Sebab kalau kita tak tahu gender, kita tak boleh guna haza ke hazihi, kita kena tahu. Ya, kita nak sebut satu kan, al-kitabu. Al-kitabu tu kita tahulah, al-kitabu makna buku, tahu. Ya, makna the book. Tapi nak kata haza ke hazihi,
Ya, hazal kitab ke hazihil kitab. Tak ada pilihan. Kita kena tahu gender dia. Ya, only by knowing the gender. Ya, kita baru boleh guna hazah. Kita nak kata ini. Sebab bahasa Arab, bahasa Melayu senang. Ini ke, itu ke, dia tak ada gender. Tapi bahasa Arab tak boleh. Dia nak kata-kata ini kan. This is a book. You must know, ya, whether the book is male or female. Whether it is feminine or masculine. Tu yang susah tu. Bukanlah susah sangat, tapi maknanya challenging lah. Ya, challenging. Ya. Okey ya. Masalah ni yang kita pernah belajar dulu ialah ada gender yang dia gender yang real gender. Ya, kalau Kak Masyidah ingat lagi, dia real gender. Real gender tu contohnya kita kata apa? Ya. The word related to the male sex. Ya, contoh dia rajulun, lelaki. Kalau dia lelaki memang confirm dia adalah male lah. Dia memang male lah, masculine lah dia. Ya. Sebab lelaki kan, mana ada lelaki yang perempuan, tak ada. Lelaki semua lelaki. Macam tu juga imra'atun, ya, imra'atun, ya, yang Ustaz highlight ni, imra'atun. Imra'atun tu apa? Imra'atun tu adalah seorang perempuan. Kalau dalam Quran imra'atun tu isteri. Imra'atu Fir'aun, isteri Fir'aun. Imra'atu Zakaria, ya, isteri Nabi Zakaria. Imra'atu Nuh, isteri Nabi Nuh, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya, isteri Abu Lahab yang kerjanya mengangkat kayu api di neraka besok. Ya, semua maknanya isteri, imra'ah. Tapi dalam konteks umum, imra'ah tu ya adalah perempuan. Ya, dan semua isteri adalah perempuan. Ya, itu memang real gender. Kalau tak ada, tengok ya, imra'ah tu ada tak marbutah, kita dah boleh agaklah, mesti perempuan kan. Tapi maknanya kalau tak ada tak marbutah pun dia tetap perempuan juga sebab dia adalah real gender. Ya, contoh kita kata macam dikun kan, dik, ya, dik ni mana ayah jantan. Bila ayah jantan memang dia jantan lah. Ya, dajajah, ya, dajajah. Bila kita kata dajajah, dia adalah ayam betina. Dajajah, ya. Sebab tu Kentucky Fried Chicken dia tulis itu apa? Ya, Dajaj Kentucky. Dia tak kata dajajah Kentucky. Tuan-tuan pergilah ke Mekah, Madinah tu, ya. Cuba tengok KFC. Dia memang tulis KFC tapi in Arabic dia tulis Dajaj Kentucky, Dajaj. Kerana apa? Kerana bukan semua ayam yang dijual tu betina. Dia tak kata Dajajah Kentucky, tak. Kalau Dajajah maknanya ayam tu betina semua. Tapi bila sebut Dajaj umum. Ya, Dajaj tu umum, ya. Kita panggil common gender. Ya, bila common gender, ya, mana ada orang pergi KFC dia tanya, saya nak ayam jantan aja. Ya, tak nak ayam betina. Mana boleh? Ya, memang kita sebut Dajaj. Dajaj tu umum, common gender. Ya, tapi kalau sebut dikun, kok, ya, ataupun kita panggil ya, apa ni ayam jantan ni, rooster ataupun hen, dajajah, ni kita dah tahu dah mana jantan mana betina. Waladun memang budak lelaki. Tak pernah waladun budak perempuan, tak pernah. Kalau budak perempuan bintun. Ya, kalau dia budak perempuan bintun. Yang kita panggil binti lah bahasa Melayunya. Yang kita sebut kan. Kita sebut siapa nama dia? Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti. Ya, sebab memang Fatimah tu binti. Mana ada Fatimah lelaki, tak ada. Ya, Abun contoh. Abun memang bapa lelaki. Umun memang perempuan, mak, ya, akhun, brother, ukhtun, sister. Ini real gender. Ya, ini real gender. Ini tak boleh tukar dah. Memang real gender, ya. Okey ya. Masalahnya Kak Masyidah, masalahnya ialah formal gender ni. Ya, formal gender, ya. Bukan formal gender tak masalah sangat sebab ada tak marbutah belakang. Ya, dia ada tak marbutah. Contoh kita kata jam tangan, saatun. Ni bawah ni Ustaz highlight kan, saatun. Ya, ni tak ada masalah ya. Dia memang formal gender. Ya. Mirwahatun ada tak marbutah ya, maknanya fan ataupun kipas angin. Syajaratun ya, pokok. Sayaratun kereta. Jannatun garden. Ayatun tanda ataupun ayat Quran. Hayatun ya, kehidupan. Nafizatun ya, apa ni, tingkap ya. Ini semua feminin ya. By form tu bentuknya tu feminin. Kalau yang lain macam jidarun ya, jidar ni adalah dinding ya, kitabun buku, qalamun siratun, ni tak ada tak marbutah, ni senang ya. Jadi kita boleh katalah ya, understood that feminine gender is often formed from the masculine ya. Macam muslimun tambah aja tak marbutah muslimatun ya. Muslimun asalnya muslimun tambah tak marbutah muslimatun
Ya, ini senang. Ya, ini formal gender saja. Ya, formal gender tak ada hal. Ya, tetapi ya, dia ada exceptional pula. Exceptional ni yang apa kita panggil, yang payah sikit lah exceptional. Ya, sebab dia exception, nama pun exception. Macam tadi saya sebutkan Syamsun. Matahari, ingat tak? Ya, matahari dia apa? Ya, matahari dia apa ni, feminin. Kalau bulan dia masculine. Siapa yang tentukan tu? Itu Arab punya, ya, dia punya convention lah, ya. Arabic punya convention yang menentukan. Macam api kan, nar, ya. Nar ni perempuan. Ya, dia apa kita panggil, ya, dia feminin. Nar, ya, api. Jahannam ni tadi, ya. Yang Kak Zainab tanya, jahannamu. Boleh bagi tanwin? Tak boleh. Tapi kalau nar boleh tanwin. Syamsun boleh tanwin, Harbun boleh tanwin, Samaun boleh tanwin. Ya, kita tengok boleh tanwin semua ni. Ya, melainkan satu je yang tak boleh tanwin. Tak boleh tanwin ialah jahannam. Yang lain, ya, hampir semua boleh. Melainkan ada satu, aso. Ya, aso, ain shad alif yang diterjemahkan sebagai staff. Ya, kita dah terjemah dia aso ni kan. Staff ni apa Kak Maritun? Staff ni. Staff ni pekerja. Pekerja Ustaz. Tongkat kan Ustaz? Tongkat. Staff ni tongkat. Ya, jadi staff ni adalah tongkat. Ya, tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa, ya, untuk menggembala kambing dia tu, dia panggil staff. Ya, dia macam apa kita panggil, ya. Macam walking stick, ya. Macam walking stick, ya. Dia panggil staff, ya, aso. Okey, kalau aso ni, ya, sebenarnya ason ni, ya. Dia memang tak boleh dibaca dengan bentuk. Ni kita dah jumpa satu. Dia tanwin, boleh tanwin, tetapi the only tanwin yang dia boleh pakai adalah fathah saja. Tanwin fathah, ason ni. Ya, yang ni Ustaz highlight ni, ya. Dia hanya ason ni. Ason ni, ya, dia merujuk kepada apa ni, tongkat tadi, ya. Ini tak banyak berlakulah, ya, tapi ada. Dia tak boleh dibaca asun, asin, tak boleh. Dia sentiasa ason. Ini memang, ya, ini yang pelik kita kata. Tadi Ustaz kata kalau dia tanwin boleh baca 3 tanwin. Secara umumnya semua tanwin boleh baca 3 tanwin. Tapi yang ini memang pelik bin ajaib. Ya, dia tak boleh diberi tanwin doma, tanwin kasrah, tak boleh. Dia tanwin fathah saja. Ya, tak boleh, memang tak boleh. Ya, itulah yang masalah dia tu, ialah kerana tidak boleh ditanwinkan dengan tanwin yang lain, satu saja. Dia dianggap sebagai abnormal. Ya, Tan Sri. Tak ada apa. Pasal macam nak tanya, ya. Bila perempuan, ya, tuan-tuan dan perempuan unmute tu, Ustaz anggap tuan-tuan nak tanyalah. Ya. Tadi kadang-kadang Ustaz je soal saya mute, jadi tak boleh bila cakap rupanya dah mute. So tu yang saya buka tu. Ya. Okey, ada lain silakan. Ya. Yang ini ada cabaran sikit, ya. Ada cabaran. Contoh macam ru'ya. Ya. Ru'ya, ya. Jadi ru'ya. Jadi ru'ya ni pun, ya, dia termasuk, ya, apa kita panggil? Dia panggil ru'ya ataupun ru'yan ni, ya, dia juga termasuk abnormal noun. Tak boleh dibaca ru'yun, ru'yin, tak boleh. Ya, ini salah satu lagi. Ya. Salah satu lagi daripada contoh abnormal noun yang dia tak boleh domah fathah, ya, tapi dia boleh fathah saja. Tanwin fathah. Ya, yang ni tak banyaklah apa. Nanti Kak Zainab tanya macam mana nak kenal, memang dia tak banyak. Ya, memang kena hafal ajalah, kena letak tepi aso, ya, sebagai contoh, atau ru'ya. Ya, aso ataupun ru'ya. Boleh baca ason juga, boleh baca ru'yan. Ya, tapi biasanya kita fathahkan saja aso. Ya, al-aso liman aso. Ya, tongkat itu digunakan untuk orang yang mengingkari. Maknanya kalau orang tu nakal, kita pakai aso untuk mendisiplinkan dia. Itu pepatah Arab lah. Ya. Okey, ya. Ru'ya merujuk kepada... Dulu ada cakap, Ustaz. Ya. Ustaz, dulu Ustaz ada cakap aso ni multi-purpose stick.
Ya, betul lah. Ya, macam-macam tujuan lah. Macam contoh untuk berjalan, betul. Untuk berjalan, untuk menggembala kambing, ya. Betul-betul, ya, memang betul. Dia bukan walking stick sajalah. Macam Nabi Musa punya kisah tu, bila Allah tanya kan, ya. Wa mabika biyaminika, ya. Mabika biyaminika ya Musa. Apa yang duduk di tangan kanan kamu? Wa matilka biyaminika ya Musa. Wa matilka biyaminika ya Musa. Ya, apakah yang ada di tangan kananmu itu Nabi Musa? Allah guna tilka. Tilka tu merujuk kepada feminin. Ya, dia feminin, ya. Jadi bila dia feminin, maknanya tak boleh panggil zalika. Dia sebab Allah bercakap dengan Nabi Musa, Allah merujuk itu. Ya, apa dia di tangan kananmu itu wahai Musa? Tilka, ya. Kalau haza hazi kan dekat kan? Ini yang dekat. Tapi kalau itu kan kita ada zalika untuk lelaki, kita ada tilka untuk perempuan kan? Dia ada dua kan? Satu haza hazi, satu zalika tilka. Allah guna tilka. Jadi kita tahulah ya. Apa ni yang dipegang oleh Nabi Musa tu adalah apa tongkat ya, yang dia punya gender dia adalah feminin ya. Tetapi macam tadilah ya. Apa ni fungsi dia apa? Nabi Musa pun cerita. Ya, dia kata aku guna ni untuk berjalan, aku guna untuk mengembala kambing ya. Kalau ada daun-daun pokok yang tinggi, aku ketuk daun pokok tu supaya bertaburan jatuh dan boleh dimakan. Maknanya multi purpose, betul tuan-tuan? Betul. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa lagi? Ru'yah tu feminin, Ustaz. Yang mana? Ru'yah. Ru'yah feminin. Ru'yah pun feminin, ya. Jadi alif di belakang tu sebenarnya dalam bahasa Arab kita panggil alif maksurah. Ya, sebab dia tak boleh baca dengan lebih pada dua harakat. Kalau dia duduk di akhir ayat, ru'yah dua harakat. Dua harakat. Jadi bila dia dua harakat, ya, dia panggil alif maksurah. Seperti mana kita ada tak marbutah sebagai simbol kepada feminin, alif maksurah juga adalah simbol kepada feminin juga. Ya, jadi macam nama orang lah, ya. Macam Najwa, ya. Cuma alif pada Najwa tu ialah bentuk waw lah, Najwa kan, ya. Dia bentuk ya. Nun, jim, waw, alif. Alif bentuk ya. Kalau di sini alif tu bentuk alif. Sebab alif kan ada dua. Satu alif bentuk alif, satu alif bentuk ya. Tuan-tuan tahu kan alif bentuk ya tu? Ya, alif tu bentuk ya. Tak ada contoh kat sini. Kalau ada Ustaz boleh bagi contoh ya, tak ada. Ni contoh macam ni ya. Ni alif maksurah ni. Okey ni. Number 4 ni ya. Alif maksurah dia panggil. Alif maksurah. Okey, dah ada contoh dah. Alif maksurah ni macam nilah ya. Alif maksurah. Contoh ya, kita ada nama orang perempuan Husna. Husna ya. Dia ada alif maksurah kat belakang. Ni alif juga. Yang tadi apa? Yang asar tadi pun alif maksurah juga. Tapi alif maksurah bentuk alif. Ini alif maksurah bentuk ya. Husna nama perempuan. Tak ada Husna nama lelaki, tak ada. Ya, Kubra perempuan juga, ya. Kalau dia kakak kita panggil dia Kubra. Ya, contoh Lubabah kan, kalau tuan-tuan lupa. Lubabah tu isteri kepada Saidina Hamzah, Saidina Abbas. Saidina Abbas. Ya, jadi oleh kerana dia kakak, dia adik-beradik, ya. Dia memang kakak kepada siapa? Kepada Maimunah. Ya, tapi dia dua beradik. Dia tiga beradik semua. Ya, Lubabah tu ada dua orang. Ya, Lubabah 1, Lubabah 2, Maimunah. Maimunah tu yang kecil. Ya. Jadi macam mana nak bezakan antara Lubabah kakak dengan Lubabah adik? Lubabah kakak, Lubabah kubra. Ya, Lubabah adik, Lubabah sugra. Ya, maknanya dia ada elder sister dengan younger sister. Dua-dua nama Lubabah. Ada orang Arab boleh. Ya, dia boleh ya. Kalau orang putih biasanya father dengan anak lah. Ya, dia ada Indiana Jones kan? Indiana Jones senior, Indiana Jones junior. Ya, Indiana Jones senior tu Sean Connery lah, bapa dia kan. Indiana Jones junior adalah anak dia, Harrison Ford. Dua-dua Indiana Jones. Ya, macam George Bush sama juga. George Bush bapa, George Bush anak. Ya, tapi dalam bahasa Arab dia bukan merujuk kepada bapa dan anak. Dia merujuk kepada kakak dan adik, ya, ataupun abang dan adik boleh. Ya, yang di sini kakak dan adik lah, Kubra. Nama dia Lubabah sama. Lubabah Kubra, Lubabah Sugra. Ya, Lubabah Kubra itu isteri kepada Saidina Abbas. Ya.
Kemudian dia ada Lubabah Sughra, itu mak kepada Khalid bin Al-Walid, dan dia ada adik Maimunah yang kahwin dengan Nabi. Ya, di 3 adik-beradik. Macam itulah cerita dia, tuan-tuan. Jadi pengetahuan tuan-tuan terhadap bahasa Arab ni akan membantu sirah, akan membantu baca hadis, baca Quran, dia akan membantu, tuan-tuan. Dia tak akan rugi, ya. Belajar bahasa Quran ni tak akan rugi. Dia akan memperkuatkan lagi tuan-tuan punya knowledge dan kefahaman. Ya. Okey, lain apa? Busyra, berita gembira, ya. Busyra. Kalau tuan-tuan ingat pagi tadi Ustaz sebut, ya. Ketika Jibril datang bagi tahu kepada Maryam dia akan mengandung. Ya, itu adalah busyra, berita gembira. Ya, ada gereja kan di Nazareth yang namanya Gereja Berita Gembira, Church of Annunciation. Yang orang Katolik percaya di situlah Maryam dapat berita daripada Jibril bahawasanya dia akan mengandung. Kita orang Islam tak percaya macam tu. Kita percaya tempat di mana Maryam mendapat cerita tentang Jibril bagi tahu dia akan mengandung tu di Jerusalem, di Baitul Maqdis, ya. Itu kepercayaan orang Islam. Kemudian nanti baru dia pindah ke Nazareth. Dia duduk di Nazareth juga, tapi setelah dia mengandung. Ya, itu kita betulkan sejarah lah, ya. Okey, busyra, berita gembira, good news. Ya. Kemudian kita ada yang terakhir, ya, kita ada Sohra. Apa makna Sohra? Sohra adalah desert. Ya, Sohra, ada alif lam. Ya, ada alif hamzah di belakang dia. Ya, ada alif hamzah. Tadi kita dah sebut tentang alif maksurah, tak marbutah yang mula-mula. Ya, kita ada alif maksurah. Alif maksurah yang macam ni lah. Ya, yang husna, kubra, sugra, busyra, ya. Kemudian kita ada alif mamdudah satu lagi. Alif mamdudah ni tanda feminin. Ya, Sohra panjang. Ya, Zahra, Darra, Bayda, Khadra, Zarqa, ni semua, ya. Kebanyakannya warna. Kalau Bayda, ya, putih. Putih tapi untuk feminin. Khadra green, ya. Zarqa biru, ya. Kalau hitam sauda, ada alif dan hamzah di belakang. 3 ni Kak Masyidah, 3 ni tak marbutah tadi Kak Masyidah tanya kan. Tak marbutah kalau nama mungkin bukan semua perempuan. Ya, Hamzah, Muawiyah kan. Ya, nama-nama ni. Selain daripada itu, ya, kita kata tak marbutah ni dia feminin lah. Ada tak lagi tanda-tanda feminin? Ada 2 lagi. Antaranya ialah sebenarnya banyak lagi Ustaz. Not really only tak marbutah, betul tak? Betul. Ada 3 kat sini, kita dah belajar 3. Itulah, after having read all this, now we realize there also some word with at the end pun feminine juga kan? Inilah contoh dia ni. Itulah baru perasan ni. Dia bukan ya, dia adalah alif maksurah nama dia. Alif alif maksurah. Ni yang Ustaz highlight ni, alif maksurah. And then all the countries and towns are all feminine juga, even though they don't have tak marbutah kan? Betul. Ya, itu memang tak ada pilihan lah. Ya, we have to remember je lah. Maknanya nama negara contoh Pakistan, ya. Malaysia, tu semua kita anggap sebagai feminin. Ya, ibu kota Kuala Lumpur, ya. Sebab dia Madinah. Bila dia Madinah tu memang ada tak marbutah lah. Madinah Kuala Lumpur, ya, feminin. Madinah Bangkok, Madinah Seoul, Madinah Jakarta. Semua ibu negeri itu dianggap sebagai feminin. Negara sama juga, country kan, ya, sama juga. Tetapi bila kita tengok yang macam ni, ya, ada alif maksurah kat belakang, alif maksurah. Alif maksurah ni yang dibaca 2 harakat. Kubra 2 harakat. Husna, sughra, ni semua, ya. Yang bentuk ya ni, tapi ya yang tak ada titik. Bila ya tu tak ada titik, kita panggil dia apa? Alif. Ya tak ada titik, kita panggil dia alif. Ya, itu dia punya sebutan dia, alif maksurah. Ya, ini adalah tanda kedua untuk feminin, dan the last one yang tanda feminin adalah alif mamdudah. Alif mamdudah, ya. Alif mamdudah ni alif yang dibaca panjang. Contoh Sohra panjang. Ya, ini kalau kita belajar tajwid, ini mad wajib muttasil ni. Baca 4 atau 5 harakat. Sohra. Bila dengar aja macam tu, kita tahu dah itu feminin. Darra, Zahra, Bayda, ni semua adalah bentuk-bentuk feminin. Ya, itulah tuan-tuan secara umumnya apa yang boleh kita sebut pada malam ni, ya. Ada lagi benda-benda lain lah. Ya, macam tadi kita dah sebut kan. Proper name ni, countries, town semua. Ya, kemudian parts of the body, especially those yang nombor 3 ni, ya, that are in pair.
Ya, tuan-tuan dah ada buku ni, tuan-tuan boleh ulang kaji je, tengok balik. Ainun contoh, ya, qadamun, rijlun, saqun, ya. Apa ni kita punya apa kita panggil shin kita, ya. Uzunun, telinga, ya. Kemudian khaddun, tadi kita tak sebut khaddun. Ya, khaddun pun dianggap sebagai apa ni feminin, ya, sebab ada dua pipi, pipi kanan, pipi kiri. Okey, ada apa sebelum kita tamat? Silakan. Ada apa Kak Masita? Ada apa? Silakan. Is it on our subject ke apa? Kalau subjek ataupun Kak Masita nak buat apa-apa pengumuman, silakan. Sebelum tu Ustaz. Kenapa Shin dia ada pair? Sakun, Shin. Shin tu satu je kan? Ada dua, sebelah kiri, sebelah kanan. Kaki kan ada dua. Yelah, kaki ada dua lah. Shin pun ada dua juga. Kiri kanan. Oh, macam mana? In fact, Ustaz, Okay. Ustaz, in fact, if you go to number 8, Ustaz, lagi dah confused pula lagi because Tak apa, biar dulu. Sebab tu saya tak sebut malam ni. Cukuplah. actually masculine pun ada tak marbuta. Betul tak? Nama orang, antaranya nama orang. Yalah, these are all the names. Biar dulu. Sebab tu Ustaz tak sebut malam ni. Ya, Ustaz dah plan tadi dah. Ustaz tak nak sebut. Exceptional masculine tu. Exceptional masculine. Ada exceptional. Hai Ustaz, itulah yang pening ni kan. Sebenarnya dia tak pening kalau kita dah biasa. Kita jumpa. Setiap kali, sebab tu bila kita baca Quran, Kak Masita, bila kita baca Quran, kita kena highlight benda tu. Kita kena apa kita panggil highlight kan dia. Ya? Kita stabilo kan dia. Ya? Jadi kita dah tahu, okey, ada satu dua perkataan. Jadi sebenarnya tak banyak sangat. Ya, exception ni, nama pun exception dia tak banyak sangat. Cuma benda-benda tu kadang 2-3 kali jumpa dalam Quran. So kita kena highlight lah benda tu. Ya, kita kena take note. Ya, memang tak ada pilihan. Contoh macam kita kata tadi apa? Ya, perkataan apa tadi? Ya, perkataan macam busyra tu, busyra. Busyra ni okey sebab ada alif maksurah. Tapi kadang kita lupa. Kita kata busyra. Pasal apa busyra ni? Apa feminin? Oh, ada alif maksurah. Okey. Ya, busyra tu. Banyak kali busyra dalam Quran, banyak perkataan. Ya. Macam dorra tu, ya. Kita dah boleh agak ada alif hamzah di belakang. Bila baca alif hamzah aja, mana kalau kita belajar tajwid, yang mak wajib mutasil tu kebanyakannya tu adalah feminin. Sebab kita dah belajar tajwid, kita dah boleh agak dah. Ya, macam tu. Okey, ada apa Kak Masita? Ya, pengumuman silakan. Ya, okey. Terima kasih Ustaz dan semua jemaah yang masih bersama dengan kami. Setakat sampai dah berapa minggu dah kita belajar bertahun dah kot. Dah 2 tahun kan. So anyway Ustaz, minggu depan sebenarnya kita punya kelas falls on the malam Ramadan ada tarawih semua. Yeah. So kita postpone to Saturday lah boleh from next month, from next week. Ya, nanti kita announce balik lah ya, kita bagi new ni. So our time boleh maintain 3 o'clock Ustaz? Boleh, insyaAllah. Okay, so can we do it like every week for Ramadan? Rasanya kita mulalah mulai minggu depan lah ya, Sabtu minggu depan lah insyaAllah. Ya. Okey, terima kasih Ustaz Anya. Sama, terima kasih ya Kak Masita dan juga Persatuan Wanita Islam Prihatin. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kelas kita lah ya. Masih boleh ulang-ulang ya. Paling kurang bila kita sebut tu tuan-tuan akan highlight. Bila baca Quran tuan-tuan kena take note benda-benda ni ya, supaya benda tu sikit sebanyak dia akan lekat dalam kepala. Sebab bila kita ulang, bila kita repeat tu, benda tu dia akan lekat mudah-mudahan. Okey, ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.